Malaysia dan Jerman menggesa gejatan senjata kekal dilaksanakan di semenanjung Gaza dengan tawanan dibebaskan dan bantuan kemanusiaan segera disalurkan kepada rakyat Palestin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kenyataan bersama Chancellor Jerman Olaf Scholz turut meminta komuniti antarabangsa merealisasikan penyelesaian dua negara bagi menoktahkan konflik yang berlanjutan. Laporannya bersama Haliza Hashim dari Berlin, Jerman. Pada sidang media bersama, Datuk Seri Anwar dan Chancellor Scholz senada penyelesaian akhir dua negara perlu untuk memastikan wujudnya keamanan bagi kedua-dua negara dan bekerja bersama-sama untuk pembangunan ekonomi. There's no other solution to stop the killing of innocent civilians on both sides. The only solution for now is a permanent ceasefire and an ultimate solution of a two-state solution. And this can be done if the international community have the courage and the commitment. Datuk Seri Anwar turut mahu masyarakat Eropah dan Jerman khususnya mengambil maklum fakta bahawa kekejaman dan penindasan terhadap rakyat Palestin berlanjutan selama berdekad lamanya sebelum konflik antara Hamas dan Israel tercetus 7 Oktober tahun lalu. Sementara itu, Chancellor Scholz berkata negaranya kini menjalin kerjasama rapat dengan Amerika Syarikat dan negara Arab bagi mengekang pertempuran serta mencari penyelesaian kepada krisis berkenaan. Tambahnya, pelaksanaan gencatan senjata kekal sepanjang Ramadan dengan pembebasan tawanan oleh Hamas boleh membawa kepada penyaluran lebih banyak bantuan ke Gaza. Beliau turut mengalu-alukan kehadiran Datuk Seri Anwar yang memilih untuk berkunjung ke Jerman pada hari pertama Ramadan dan berbuka puasa dengan delegasi Malaysia. Terdahulu, ketibaan Perdana Menteri ke Chancellery Persekutuan disambut Chancellor Scholz dan diraikan dalam istiadat rasmi. Datuk Seri Anwar turut memeriksa kawalan kehormat yang dibarisi anggota tentera Jerman selepas lagu kebangsaan kedua-dua negara dimainkan. Dalam Kesatuan Eropah (EU), Jerman adalah rakan dagang terbesar Malaysia dengan pelaburan hampir 15 bilion dolar Amerika atau 70.24 bilion ringgit. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberitahu Infineon Technologies, antara syarikat Jerman yang memilih Malaysia sebagai hub penting, pusat kecemerlangan dan pusat latihan. In terms of renewable energy, that has been our thrust, our focus now, and we are fortunate that we have we're strong in solar, strong in green, and strong in terms of our capacity to export. Dalam lawatan rasmi ke Jerman, Datuk Seri Anwar turut melawat kilang Siemens Energy, sebuah syarikat teknologi tenaga utama di dunia. Tenaga Nasional Berhad (TNB) dan Siemens Energy memeterai Memorandum Persefahaman MOU tahun lalu bertujuan mempercepat penyahkabanan jana kuasa termal TNB menggunakan hidrogen hijau yang dihasilkan daripada sumber tenaga boleh diperbaharui. Kerjasama TNB dan Siemens Energy mampu menjadi pemangkin untuk meneroka teknologi serta penyelesaian inovatif bagi penggunaan hidrogen di negara ini. Petang tadi, Perdana Menteri turut menyertai mesyuarat meja bulat bersama lebih 35 pemimpin industri dan perniagaan di Berlin. Datuk Seri Anwar memberi jaminan kepada syarikat Jerman bahawa Malaysia kekal sebagai destinasi pilihan pelabur. Syarikat yang menyertai dialog ini merangkumi sektor tenaga, peranti perubatan, elektronik, jentera, otomotif dan aeroangkasa. Antaranya kumpulan Siemens AG, B. Braun dan Melexis. Turut hadir Wakil Dewan Perniagaan Jerman, Dewan Perniagaan Malaysia Jerman dan Persatuan Perniagaan Kecil dan Sederhana Jerman. Datuk Seri Anwar turut mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Frank-Walter Steinmeier bagi membincangkan hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Ketibaan Perdana Menteri disambut Steinmeier di Istana Bellevue. Pertemuan ini merupakan kunjungan balas Datuk Seri Anwar selepas Presiden Steinmeier mengadakan lawatan ke Malaysia tahun lalu. Dalam lawatan ini, Datuk Seri Anwar mengalu-alukan lebih banyak syarikat Jerman untuk memanfaatkan lokasi Malaysia yang strategik di Asia Tenggara
dan infrastrukturnya sebagai destinasi pelaburan pilihan. Ketika ini, lebih 700 syarikat Jerman berpangkalan di Malaysia mewujudkan kira-kira 65,000 peluang pekerjaan. Dalam lawatan komprehensif selama 6 hari ini, beberapa siri perbincangan telah diaturkan dari peringkat tertinggi iaitu pertemuan dengan Presiden Jerman hinggalah persidangan dengan Kapten Industri dan pelabur berpotensi. Ia mencerminkan kesungguhan Perdana Menteri untuk mengukuhkan lagi kerjasama dua hala dan ekonomi yang berterusan di antara kedua negara. Haliza Hashim, Berlin, Jerman.